Assalamualaikum tuan-tuan, kita jumpa lagi. Sekarang ni Ustaz nak kongsikan satu perkara yang mungkin bagi ibu bapa yang suka dengan perkongsian ni Ustaz ni. Okey, bagi anak-anak yang degil lah, macam mana kita nak tangani anak-anak yang degil. Anak degil. Biasalah tuan-tuan semua, okey, kita ada anak kan, ada seorang kadang-kadang dia macam tu, dua orang macam tu kadang-kadang dia, tiga orang macam makin banyak, kalau ramai makin banyak lagi macam ada cucu Ustaz ada lelaki, Masya Allah, Tabarakallah, 5 orang cucu lelaki. Kalau dia jumpa dalam rumah, Masya Allah, dudang, habis, berterabur habis rumah. Jadi, bagi anda, dia lain orang, lain suasana lah. Lain suasana lah. Dan kita, Ustaz nak cakap ni, nak kongsi pada tuan semua, anak yang degil. Maksud, kalau budak kecil ni, tak perlulah. Kita tak perlu gunakan kaedah ni lah. Kalau budak kita umur dah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun tu, tak usah gunalah kaedah ni. Biasa budak dia nak membesarkan, dia akan kita nampak dia aktif. Jangan gunalah kaedah ni. Tetapi sekiranya anak-anak anda, kan, anak-anak anda yang naik tingkatan 1, tingkatan 2, itu dah start buat perangai, okay. Perangai suka keluar rumah, tak balik malam, juga rempit dengan kawan-kawan, lepas tu dah start isap rokok, atau dah start benda-benda lain, start vape apa semua. Okey, di sini kita perlu tangani. Kita perlu tangani dengan cara baik. Sekarang kita perbaikikan ke rohani dia. Kita perbutukan ke rohani dia agar dia lembut hati, dengar cakap kita, dengar cakap ayah dia, dengar cakap adik-beradik, boleh bincang, boleh makan bersama. Okey, kita kaedah ni. Okey, apa yang ayat yang Ustaz akan kongsi pada tuan-tuan semua ialah mudah je. Ayat itu adalah ayat 200 surah Al-Imran, ayat akhir surah Al-Imran atau ayat 200 surah Al-Imran, iaitu ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Okey, tuan-tuan baca dia 7 kali pada makanan kan, macam beras, gula, garam masak, dan juga air minuman. Contoh Milo ke, Horlick ke, Nescafe, kopi, dan dia sukalah kesukaan dia. Baca, tuan-tuan baca, ya, ibu-ibu semua baca. Okey, baca pada makanan tersebut, baca 7 kali. Tapi kalau nak afdalnya, lebih kuat lagi lah, lebih power lagi lah, kita kata dalam bahasa sekarang lebih power lagi, baca 41 kali. Baca 41 kali, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baca 41 kali pada makanan-makanan, tiup niat atas nama kita. Kalau anak kita ada 3 orang kita baca. Kalau anak kita seorang, anak saya 5 orang, tapi seorang saja yang buat perangai. Yang lain tu okey, tak ada masalah. Kita sebut, kita doa untuk yang seorang tu. Yang lain tu tak apalah, okey. Jadi baca pada makanan tersebut. Okey, apa yang tuan-tuan nak buat, perempuan nak buat, okey. Beras yang tuan-tuan baca tu, okey. Beras yang tuan-tuan baca tu, masa basuh beras tu, basuh beras niat. Ya Allah Tuhanku, kita basuh beras, kita curah air. Ya Allah Tuhanku, bila anak aku nama sekian-sekian ni makan nasi ni kan, minta lembut hati dia, minta dia dengar cakap, apa-apalah kita doakan. Kita basuh. Okey, kemudian kita masak, kita bagi dia makan. Mesti timbul soalan, okay, bagaimana kalau ayah dia makan, adik-beradik dia makan, tidak masalah. Tidak memberi kesan pada dia orang, kecuali pada orang yang kita tuju saja. Okey, beras. Kalau garam paling penting sekali. Perempuan kan, kalau garam paling penting sekali. Garam ni kalau tak ada benda lain, perempuan tak boleh nak cari benda lain. Nak cari minuman payah, nak cari macam mana, bawa garam. Beli garam, okey, baca pada garam. Baca paling tidak 7 kali, paling bagus sekali ialah 41 kali. Baca 41 kali pada garam, okey, tiup niat atas nama dia. Kemudian sebab garam ni, kenapa Ustaz kata penting? Sebab garam ni banyak tempat dia pergi. Dalam kuih dia pergi, dalam kuah dia pergi, dalam sayur dia pergi, dalam ikan dia pergi, pada ikan dia pergi, pada daging dia pergi, pada ayam pergi, pada semua tempat dia pergi. Garam. Sebab tanpa garam ni, maka dah susah makanan kita. Jadi makan kita tidak berselera kan? Betul tak? Jadi baca pada garam ni niat. Jadi kalau dia makan nasi, dia ambil ikan, dia akan terkesan dengan doa kita tu. Dia ambil lauk, dia ambil gulai, terkesan. Dia ambil sayur, terkesan. Lepas tu lepas makan dia ada kuih pula, dia makan terkesan pula pada dia. Jadi banyak perkara yang akan memberi kesan pada diri dia, insya-Allah akan berubah. Jadi kaedah ni tuan-tuan dan puan-puan kan, okey,
Ustaz dah buat banyak pada pesakit Ustaz, dan alhamdulillah setakat daripada tahun 2000 Ustaz buat 2000 Ustaz buat rawatan, tahun 1999 Ustaz buat rawatan, sehingga sekarang ni ayat yang sama yang Ustaz guna, dan setakat ni alhamdulillah nampak dari segi perbezaan berlaku, ramai yang ganas, yang penagih dadah pun kita boleh buat juga. Yang penagih dadah tu, yang penagih dadah, ada satu kes tu, ada satu kes perempuan Ustaz beritahu, okey, dia ni kan terlampau dia kuat sangat menagih dadah ni, mak dia menega RM50 satu hari dapat RM100, habis gitu je. Dia pukul mak dia pukul ayah dia terajang mak dia sehingga tak boleh buat apa dah. Jadi ustaz tu bawa makanan yang dia makan, ustaz doakan. Cuma habis bawa. Jadi dia ni sabar. Habis dia bawa dan last sekali alhamdulillah satu ketika anak dia datang jumpa ustaz. Assalamualaikum ustaz, saya anak sekian-sekian. Ustaz tak ingat dah. Saya dulu penagih dadah ustaz gini-gini. Oh alhamdulillah, kenapa? Kerana alhamdulillah saya dah menyesal, saya dah taubat, saya tak buat dah. Dah lama dah saya tinggal. Sekarang ni saya nak start bekerja, ustaz doakan saya agar saya dapat kerja. Inilah, dan dengan ayat tersebut, walaupun ayat terringkas, pendek, tetapi dia memberi kesan syarat dan semua kena buat dengan hati kita. Lakukan dengan hati kita. Bukan lakukan dengan keadaan nak marah, bukan lakukan dengan keadaan biasa-biasa, tapi lakukan dengan hati. Baik juga masak. Ibu-ibu kalau masak untuk anak dia, masak dengan hati. Jangan masak kerana semata-mata nak lepaskan tanggungjawab kita sebagai seorang ibu, masak. Betul ayah juga sama juga. Nak bagi nasihat pada anak, nak bagi tegur pada anak, jangan tegur dengan perasaan kita marah, tapi kita tegur dengan hati kita. Ustaz masih ingat lagi Tuan Guru Ustaz Osman Omar, dia beritahu pada ustaz, okey, kalau kita nak tegur anak, jangan tegur dalam ketika kita marah. Kita tegur dengan hati kita. Bila tegur dengan hati kita, insya-Allah akan nampak perubahan yang berlaku pada diri anak kita secara drastik, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan gunakan kaedah yang ustaz bagi ni, insya-Allah doa tu bagi perintah, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Insya-Allah kita jumpa pada hari lain, episod lain dengan petua-petua lain, amalan lain untuk kegunaan tuan semua. Jangan lupa subscribe dan juga like, dan juga boleh share pada sahabat-sahabat lain agar mereka juga dapat manfaat dengan ilmu ni, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah.